Samaritan adalah nama sebuah agama kuno yang diamalkan oleh masyarakat Samaria sekitar West Bank pada hari ini. Mereka telah memisahkan agama tersebut dari agama Yahudi sekitar 2000 tahun yang lampau. Komuniti agama ini masih lagi wujud sehingga sekarang. Samaritan berasal dari perkataan Ibrani Semerim yang bermaksud penjaga, manakala Samaritan pula adalah agama yang menjaga undang-undang Taurat. Ia juga dikenali sebagai agama Semitik yang berkait rapat dengan agama Yahudi. Mereka mendakwa agama mereka adalah ajaran Nabi Musa yang asli berbanding agama Yahudi. Penganut Samaritan hidup di daerah tebing barat Palestin atau Pegunungan Gerizim. Gunung Gerizim merupakan kiblat bagi penganut Samaritan. Daerah itu merupakan tanah suci bagi masyarakat Samaritan kerana rumah ibadat mereka pernah didirikan di situ. Mereka percaya bahawa di Gunung Gerizim inilah lokasi Nabi Ibrahim melakukan ibadat korban. Sebaliknya, bagi agama Yahudi pula, Jerusalem adalah tanah suci menurut mereka. Menurut Samaritan, Gunung Gerizim adalah kawasan suci bagi Bani Israel setelah Joshua ataupun Yusha bin Nun menakluk Kan'an, dan mereka membawa bersama suku Bani Israel mendiami tanah tersebut. Kisah mengenai Gunung Gerizim ini boleh didapati melalui Perjanjian Lama yang juga berkait rapat dengan Nabi Musa AS. Pada suatu ketika, Nabi Musa AS memerintahkan Joshua untuk mengumpulkan 12 suku Bani Israel. Kemudiannya mereka dipecahkan menjadi dua kumpulan. 6 Bani Israel ditempatkan di puncak Gunung Gerizim yang dikenali sebagai Gunung Rahmat, dan sebahagian lagi ditempatkan di puncak Gunung Ebal yang dikenali sebagai Gunung Laknat. Penganut Samaritan mendakwa mereka juga salah satu daripada 12 suku Bani Israel. Ini kerana mereka merupakan keturunan cucu Nabi Yaqub melalui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai dua orang putera iaitu Ephraim dan juga Manasseh. Melalui keturunan inilah berkembangnya kaum Samaritan. Mereka berpecah dan terpisah dari kaum Yahudi disebabkan beberapa perkara. Ia bermula pada zaman Imam Eli di kota Silo, Israel, sebelum digantikan oleh Nabi Samuel sekitar tahun 722 sebelum Masihi. Perpecahan mereka tidak melibatkan perpecahan aliran atau pecahan ranting sahaja, tetapi perpecahan itu telah mewujudkan sebuah anutan ortodoks dalam ajaran Nabi Musa. Mereka menamakan agama tersebut sebagai Samaritan, bersempena golongan yang menjaga ajaran Taurat Musa. Tetapi, negara Israel tidak pernah mengiktirafkan mereka sebagai agama dan status keagamaan mereka seakan-akan tidak diendahkan. Menurut buku The Samaritans, the Earliest Jewish Sect, Their History, menyatakan bahawa dalam sumber rujukan orang Yahudi juga mereka mengakui bahawa Samaritan merupakan keturunan Nabi Yusuf dan pada asalnya mereka dari keturunan Bani Israel. Mereka terus mendiami kawasan Pegunungan Gerizim sehingga sekarang. Menurut kepercayaan Samaritan, hanya terdapat satu Tuhan sahaja dikenali sebagai Yahweh, seperti agama Yahudi. Mereka juga beriman bahawa Yahweh menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Penganut Samaritan juga percaya bahawa Gunung Gerizim adalah sebuah tempat perlindungan yang telah dipilih oleh Tuhan khusus untuk Bani Israel, bukan kota Jerusalem seperti mana kepercayaan penganut Yahudi. Mereka juga beriman kepada syurga dan neraka, serta yakin akan bangkitnya seorang rasul di akhir zaman bernama Tahib, dikenali sebagai pemulih ajaran. Tahib merupakan seorang rasul seperti mana yang dinyatakan di dalam Taurat. Buku Ulangan bab 18 ayat 15 dan 18. Ayat ini sudah dibahas oleh ramai ilmuwan teologi dan ia sepadan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namun, golongan Samaritan menafikan perkara itu kerana mereka menganggap Tahib adalah dari kalangan mereka. Disebabkan nama agama mereka Samaritan yang bermaksud penjaga, maka menjadi kewajipan mereka untuk menjaga Taurat Musa. Manakala para imam hanya bertugas sebagai penterjemah undang-undang, penjaga tradisi dan bukan membuat tafsiran terhadap Taurat. Mereka menolak kitab Talmud yang menjadi himpunan penulisan klasik Rabbai Yahudi yang terdiri daripada Talmud Misnah dan Talmud Gemara. Agama Samaritan menolak kedua-dua Talmud ini kerana dalam tradisi mereka tidak ada istilah penafsiran kepada hukum-hukum Taurat. Mereka percaya dengan membuat penafsiran,
hukum itu akan diselewengkan seperti yang berlaku kepada agama Yahudi. Terdapat sedikit perbezaan dalam senarai 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dalam versi Yahudi. Antaranya, perlunya satu perintah untuk memuliakan gunung Gerizim yang didiami mereka. Ini kerana menurut mereka, versi Taurat Musa yang dimiliki oleh mereka adalah asli. Manakala teks Taurat orang Yahudi adalah teks yang telah dipalsukan oleh Ezra semasa orang Yahudi menjadi kaum buangan di Babylon. Pada 1 Januari 2015, jumlah penganut Samaritan hanya berjumlah sekitar 777 orang sahaja. Kebanyakan mereka berada di Israel dan tebing barat. Antara kebolehan mereka adalah boleh bercakap dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Masalah besar bagi penganut Samaritan yang tinggal di tebing barat ini adalah mereka sering menjadi mangsa perbalahan di antara negara haram Israel dan juga Palestin. Seorang pendeta tertinggi Samaritan bernama Robert Cohen mengatakan, orang Palestin tahu kami tinggal di kota komuniti Arab, tetapi di benak fikiran mereka, kami dianggap sebagai Yahudi. Kami juga fasih berbahasa Arab, malah orang Yahudi turut menganggap kami sebagai orang Arab. Mereka hidup di tengah-tengah antara dua musuh. Oleh itu, mereka mengambil pendekatan untuk berkecuali daripada peperangan itu dan cuba membangunkan hubungan baik dengan kedua-duanya. Masyarakat Samaria yang menganut Samaritan diancam kepupusan. Ini kerana perkahwinan tradisi yang diamalkan mereka menyebabkan kebanyakan bayi dilahirkan cacat. Pada asalnya mereka tidak membenarkan penganut ini berkahwin dengan bangsa lain. Malah agama mereka juga tidak boleh dianut oleh masyarakat luar. Hanya keturunan mereka sahaja yang boleh mengamalkan ajaran ini. Namun pada hari ini suasana sedikit berubah apabila bilangan lelaki Samaritan melebihi jumlah wanita. Robert Cohen membenarkan mereka untuk mencari calon isteri di luar komuniti mereka, dengan syarat wanita itu perlu menganut agama ini apabila sudah menyatakan persetujuan untuk berkahwin dengan lelaki Samaritan. Walaupun komuniti Samaritan kelihatan akrab dengan umat Islam, mereka dilarang daripada memakan makanan Muslim. Tetapi mereka dibolehkan untuk memakan makanan Yahudi, namun tidak digalakkan. Samaritan adalah sebuah agama yang telah membentuk jati diri penganutnya. Sehingga sekarang mereka masih lagi menunggu Rasul akhir zaman atau dikenali sebagai Tahib. Menurut kepercayaan Muslim, Tahib yang disebutkan oleh agama Samaritan ini adalah Nabi Muhammad SAW.